أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه الكرام وإلى التابعين وتابعيهم وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ولا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita dapat menyambung kembali bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Dan insyaAllah malam ni kita akan sambung pada bab yang ke-26. Bab yang ke-26 dengan tajuk Lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 99. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daril amin. Bab yang ke-26 bermula dengan hadis 145. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-qalb. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk itu cuka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Muslimin muslimat mati sekalian, hadis ni kalau kita baca pada zahir matan hadis ni, kita akan menyebut ataupun menyatakan bahawa sebaik-baik lauk adalah cuka buah ni. Tapi ulama menyatakan sebenarnya hadis ni diucapkan oleh Nabi bila Nabi balik ke rumah Sayyidah Aisyah, kerana Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan hadis ni, bertanya apa yang ada untuk baginda makan, buat makan sekali dengan roti. Sayyidah Aisyah kata yang ada hanyalah al-qan, cuka je ya Rasulullah, hatu je ada. Lalu Nabi sebut ni'mal idam al-qal, sebaik-baik lauk tu adalah cuka. Ulama tuan-tuan menghuraikan hadis ni, pertama tuan-tuan, ni akhlak Nabi. Pertama, Nabi tak mencerca ataupun marah ke isteri dengan sebab tak ada apa yang boleh untuk dimakan seperti mana orang lain. Nabi, akhlak Nabi. Dan Nabi puji pula. Yang kedua, cuka. Puji cuka ni bukan maksudnya cuka tu sebaik-baik lauk, tapi yang ada hak tu lah. Mana dia, apa yang ada disediakan dalam rumah kita, kira kita anggap itulah yang terbaik rezeki kita pada hari tu. Jangan kita petikai, tuan-tuan. Bukanlah bermaksud pada zahir hadis ni tak ada lauk yang terbaik lebih daripada cuka. Tak. Kalau tak ada hak terbaik lebih daripada cuka, tuan-tuan, sepatutnya kita ikut
apa yang Nabi buat sebagai lauk. Tiap kali makan mesti dengan cuka. Agak-agak jenis macam mana tuan-tuan? Jadi kita pun mungkin tak boleh nak ikut, tapi itulah keadaan rumah Nabi, rumah yang hidup dalam keadaan sederhana. Nabi pula tunjuk akhlak. Nabi tak petikai apa yang hanya ada dalam rumah baginda. Baginda tak petikai isteri dan tak petikai. Takkanlah ada tu je kot nak buat makan. Tak. Nabi redha, Nabi terima. Jadi kita pun kalau jadi suami, kalau balik-balik ngakut suami isteri nak masak, kita dah beli dah kan daging apa tuan-tuan, apa panggil rimau teriak apa contohlah kan, beli ikan bawai ke, beli ikan tenggiri ke. Ingat kot balik-balik tu tengah hari ni boleh makan gulai tenggiri lah kot, dah beli dah pagi tadi. Tengok-tengok hak dia masak taman tergeliat. Tuan-tuan terima lah kan. Nabi ajak kita tak petikai. Apa benda yang Nabi suka, makanan yang baginda suka, baginda akan puji. Baginda bila berdepan dengan makanan yang baginda tak suka, baginda tak akan mengkejinya. Itu akhlak Nabi. Kerana ini nikmat. Ada benda tuan-tuan, makanan contohnya yang kita memang suka, kita suka benda tu, tapi bagi orang lain tak suka, maka tak berhak untuk kita ni kita puji. Mai satu bentuk makanan lain kita tak suka, kita keji. Sedangkan makanan tu bagi orang lain, Allah nikmat besar tu, sedap tak ada dah tuan-tuan. Jadi nikmat Allah ini semuanya berhak untuk dipuji. Bab cuka ni tuan-tuan, sifat cuka ni sifat dia sejuk tuan-tuan. Berdasarkan apa yang kita cari, tengok apa kelebihan yang ada pada cuka. Ni maksud cuka ni cuka buah, cuka apple, cuka kurma, cuka yang biasa orang buat, cuka buah-buahan. Kita pun di kedai ni kita duduk tengok ada orang jual, ada cuka apple, cuka kurma, harga dia mahal kan. Macam kedai Malik pun ada, kedai Melayu kita ni ada. Apa kelebihan cuka? Pertama tuan-tuan, dia boleh membantu untuk menghilangkan racun dalam tubuh kita. Cuka makan hilang racun. Kalau cuka getah, hilang nyawa terus. Jangan silap kan. Dulu saya duduk terlibat dengan rawatan ni. Bila pi tuan-tuan pi rumah orang dan kawan-kawan depa scan apa semua, sah ustaz, ada ni, ada tanda-tanda kata ada gangguan ataupun ada penumpang rumah ni. Jadi kita pun habaq barang nak kena sedia untuk pagang. Kita tulis cuka. Tuan rumah tuan-tuan, dia nak detail, dia akan tanya, cuka getah ke ustaz? Elok juga getah. Nak bagi habis terus yang rawat, hak yang tuan rumah sekali. Cuka getah, mana nak cari kan? Cuka getah Allah. Lah ni tak tahu ada ke tak cuka getah ni kan. Waktu kecil-kecil dulu saya duduk tengok lah lembu orang kena cuka getah ni. Jadi macam mana kan? Allah. Ni cuka buah. Dia membantu menghilangkan racun dalam tubuh kita. Yang kedua tuan-tuan, kelebihan cuka ialah membantu untuk menghilang hinguh dan juga kahak. Yang ketiganya, membantu untuk penghadaman. Yang keempat, ada orang yang ada masalah cacing dalam perut, cuka membantu untuk membasmi cacing yang ada dalam perut. Dan dia juga ada pembuka selera kalau kita ada masalah selera makan. Macam orang nak buat acar tu lah. Jadi sifat dia sejuk tuan-tuan. Dan kalaulah kita macam orang nak buat rawatan rumah, nak pastikan rumah kita ni tak ada gangguan ataupun makhluk tak boleh tumpang, cuka makan tu tuan-tuan bermanfaat tuan-tuan, bermanfaat. Kita boleh kan ambil cuka tu, kita baca di botol di cuka tu, bacalah ayat-ayat yang kita biasa baca tuan-tuan. Saya nak cadangkan, kalaulah kita sendiri, keluarga kita ada masalah sakit, tak usah pi minta tolong kat orang lagi, tak usah. Kita buat sendiri apa yang kita suka baca. Biasa kita baca lepas semayang, apa ayat, apa zikir yang kita biasa baca. Benda amalan yang dah jadi sebati kat kita, walaupun kita tak mai semayang di masjid, tapi kita duduk berzikir benda tu. Di masjid kita duduk berzikir satu juga, balik rumah kita boleh buat juga benda yang sama. Bila terdesak, contoh keluarga kita sakit ataupun kita sendiri sakit, ambil ayat contoh, baca apa yang kita biasa baca. Dia lebih kuat tuan-tuan. Kita ni kita minta tolong ke orang kerana kita yakin dia tuan-tuan, dengan takarub dia dengan Allah, kita yakin dia tak dosa macam kita. Tapi kalau kita sakit, keluarga kita sakit, pengharapan tadarruk merintih kita ke Allah tu lebih daripada orang lain. Bila kita nak bila orang tu minta, pengharapan kita ke Allah tu lebih nak banding dengan orang lain.
Jadi ada Tok Guru anjurkan bila dalam rumah kita, biarlah ada sempat khusus untuk kita duduk sembahyang sunat di situ, baca Quran dan sebagainya. Di tempat tu kita letaklah ayat 1 jam, contoh 1 botol kah. Bila kita sembahyang, kita duduk wirid baca Quran, bacaan-bacaan kita tu yang kedengaran di ayat tu ada pengaruh dan kesannya. Bila ahli keluarga kita sakit, demam ke apa ke, ambil ayat tu sebelum daripada kita pergi jumpa doktor dan sebagainya. Jadi ni antara kelebihan yang ada pada cuka, tuan-tuan, membantu. Dia sifat dia tajam. Jadi makhluk tu dia tak mau. Datuk Semai kamu sebut, tuan-tuan, makhluk ni bagi tahu dia, makhluk halus ni bagi tahu. Contoh lada hitam. Orang rawatan Islam ni orang guna lada hitam antaranya. Apa kehebatan lada hitam ni? Makhluk tu bagi tahu kalau kena lada hitam kat depa, yang lada hitam tu dibaca dengan ayat-ayat tertentu, berlubang badan depa. Kita tak nampak lah, tuan-tuan, tapi ada kesan dan pengaruhnya pada mereka, pada makhluk tu, tuan-tuan. Jadi cuka ni biar ada dalam rumah kita. Bahkan ada petua yang menyebut nak tahu rumah kita tu ada yang menumpang ataupun tidak, ambil cuka tak tengah rumah, tengok ada perubahan tak cuka tu, tuan-tuan. Kalau ada perubahan, makna dia ada benda lain, nauzubillah, daripada dia menumpang rumah kita. Ada orang duk jual ni lah, kita kata macam broker jual ketam nipah Abang Ibrahim di Bujang. Dia duk pergi jual di Pokok Senang. Tapi mai dengan Covid ni jadi terjejah. Orang yang kutip cari ketam nipah ni pun terjejah pasal restoran Cina ni banyak kena tutup. Depa yang nak makan sungguh ketam nipah ni. Jadi waktu dia pergi jual di Pokok Senang, dia kata ada seorang Cina tua mai, dia kata ini ubat baik untuk gout, untuk gout. Jadi Bang Ibrahim ni kata, gout apa ni ketam ni kan lagi sakit lah. Dia kata kalau makan ketam, dia kata you masak tak kena, buat tak betul. Nak buat jadi ubat gout ni, ketam nipah ni, dia kata kena masak dengan cuka. Masak dengan cuka. Ketam tu contohlah kata bubur satu periuk 2 ekor. Masak dengan cuka. Masak sampai masak ketam tu, makan isi dia. Bukan makan cuka, makan ci dia. Dia kata boleh jadi penawar untuk orang yang ada masalah gout. Wallahu a'lam lah. Boleh cuba kan. Jadi ni cuka. Jadi Nabi, tuan-tuan, menyebut sebaik-baik cuka adalah, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kerana, tuan-tuan, memuliakan lauk yang hanya ada satu je dalam rumah. Jadi tak kecil lah hati isteri, hati Sayyidah Aisyah kan bila Nabi sebut sebegitu, tuan-tuan. Jadi ulama nafsirkan sedemikian bagaimana akhlak Nabi, yang tak merendah-rendahkan sebarang bentuk rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala kurnia. Hadis 146. An Simak ibn Harb قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه. Daripada Simak bin Harb, dia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, tidakkah kamu makan dan minum sekehendak hati kamu? Sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW. Nabi kamu SAW pernah baginda tidak mendapat buah kurma buruk untuk mengisi perutnya. Ini cerita bagaimana Nabi makan ni. Makan makanan Nabi ni tak mewah seperti mana kita. Nak jumpa buah kurma yang tak elok pun susah. Kerana Nabi sendiri buat pilihan, tuan-tuan. Bab makan Nabi pilih sehari kenyang, sehari tak kenyang. Ini Nabi pilih. Dan Sayyidah Aisyah cerita, kalau sehari boleh makan 2 kali dalam sehari itu, keluarga Nabi 2 kali itu bukan 2 roti, bukan 2 makanan berat. Kalau makan contoh siang makan roti, malam tu makan ringan. Ringan tu ayam kosong dengan buah kurma aja. Itulah cara Nabi makan. Nabi pilih tuan-tuan untuk hidup sedemikian. Walaupun ada ketika Nabi tunjuk bahawa boleh makan makanan yang hebat,
makanan-makanan yang nampak kata menyelerakan, tak menjadi kesalahan. Tapi Nabi pilih untuk hidup sederhana sebegitu, tuan-tuan. Macamlah Nabi Yusuf alaihi salam yang pernah kita cerita. Bila mana Nabi Yusuf ni dah jadi orang besar dalam kerajaan Mesir, bila ditanya kepada dia pasal apa dia duduk berlapang ataupun duduk sering lapang, puasa dan tak kenyang, seperti sedangkan khazanah pemberdayaan Mesir tu dalam genggaman dia, dia kata aku tak mau, takut jadi lupa kat orang-orang yang susah, orang miskin. Tuan-tuan, makan, bila kita makan macam bulan puasa lah, orang duk sebut, ustaz-ustaz duk syarah cerita antara fadilat puasa bulan Ramadan ni supaya kita kenang, tuan-tuan, kesusahan orang yang tak senasib dengan kita kan. Baru tahu rupanya rasa lapar, tak makan sehari jadi macam ni rupanya kan. Siang tu, tuan-tuan, kita rasa tambah-tambah petang tu cukup rasa, tuan-tuan, buka puasa lupa tu kan, pasal makan lebih daripada had. Nabi Allah Sayyidina Nu'man bin Bashir kata, kamu boleh makan, boleh minum seperti mana apa yang kamu nak banding dengan Nabi kamu. Nabi nak dapat buah kurma buruk, nak isi perut dia pun susah, kata Sayyidina Nu'man bin Bashir. Hadis 147, An Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam al-qalb. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk itu cuka. Hadis 148, An Zahdam Al-Jarmi radhiyallahu an qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmin dajaj fatanaha rajulun minal qaum faqala ma lak faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an fahalaftu an la akulaha qala ujnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Maksudnya daripada Zahdam Al-Jarmi, dia berkata ketika kami berada bersama Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, maka dia dihidangkan dengan daging ayam. Maka seorang lelaki dari kumpulan itu mengelak. Maka Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari bertanya, kenapa engkau ini? Maka jawabnya, sesungguhnya aku telah melihat ia memakan sesuatu, maka aku pun bersumpah untuk tidak memakannya. Maka kata Sayyidina Abu Musa Ash'ari, dekatlah, maksudnya mai makan ni, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Jadi Sayyidina Abu Musa Ash'ari, tuan-tuan, ketika dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, bila dah terhidang makanan, lauk yang dihidang tu daging ayam, tiba-tiba dia kalangan yang ada dalam kumpulan tu, dia beredak, dia tak mau nak makan sekali. Sayyidina Abu Musa tanya, awak pasal apa hang ni? Dia kata, saya tak mau, tak boleh nak makan ayam ni. Pasal saya duduk tengok ayam macam-macam dia makan. Kan? Macam-macam dia makan. Jadi saya bersumpah, fahalaftu an alla akulah. Saya bersumpah saya tak mau makan ayam sampai bila-bila. Jadi Sayyidina Abu Musa kata, aku tengok Nabi makan daging ayam, kok mana hang tak mau? Maksudnya macam tu. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan makanan, hak duk makan benda-benda yang menjijikkan disebut dengan jalalah. Contoh ayam kan, zaman dulu jenis jamban, tak apa nak ada jamban bawah pokok ketapang dekat dengan sungai tu, nak pi berak tu pun kira kena duk calik dululah kasut Jepun tu pasal pijak macam-macam kan, orang-orang dulu tahu sajalah kan. Tapi betul lah macam kita sebut Tok Kenali sebut ke anak-anak murid dia kan, firasat Tok Kenali ni puluh tahun sebelum lepas dia meninggal tu, apa yang nak berlaku tu dia tengok dia nampak. Tok Kenali kata, siapa yang umur panjang dia akan tengok bumi ni akan menjadi rata, pasir akan terkambuh, rumah akan teruntuh, manusia berjalan dengan terbang, manusia berjalan dengan punggung, manusia tidur dekat dengan zaman taib, manusia makan dekat dengan tandai, ilmu tersebar ni merata kedai kopi, kata Tok Kenali. Panjang dia punya firasat dia, tuan-tuan. Ustaz Abdullah Khori meninggal dah. Dia, tuan-tuan, dia sebut
tafsiran firasat Kenali ni, bila Tok Kenali kata siapa yang umur panjang dia akan tengok bumi ni akan menjadi rata. Bukit gunung tuan-tuan runtuhlah ni, dia kikih tuan-tuan. Pasal apa? Nak ambil batu, nak ambil tanah, projek kan? Dulu takkan nak budak cangkui, tak mungkin tuan-tuan. Lah ni dengan teknologi yang ada, dengan pembangunan projek ni, bukit pun habis, gunung pun habis, pasir akan terkambuh. Maksudnya kawasan lapang ni payah nak jumpa, mesti ada projek yang akan dibuat kan? Pasir akan terkambuh, rumah akan teruntuh. Kerana apa? Kerana nak buat pembangunan, nak perbesar jalan, nak bina apa-apa kan, tuan-tuan masuk dalam kawasan projek itu, rumah orang terpaksa tuan-tuan diruntuhkan walaupun dibayar pampasan. Manusia berjalan dengan terbang, macam kita sebut sebelum ni kan, kalau tiket AirAsia tu kan murah daripada tiket bas lagi kadang-kadang kan, murah sungguh tiket kapal terbang di mana pun kan, apa nak pergi mana pun mudah, murah. Manusia berjalan dengan punggung, mana dia payah nak jumpa orang berjalan kaki ni, ada tapi jarang lah. Paling kurang pun orang naik gerek, banyak naik motor, naik kereta. Tok Nali sebut berjalan, manusia berjalan dengan punggung. Manusia tidur dekat dengan zaman taik, makan dekat dengan tanah. Tuan-tuan, rumah kita kan, orang dulu buat rumah kecil besar, jamban tak duduk dalam rumah. Lah ni rumah banglo besar, jamban dalam rumah kan. Bila buat elan, perumahan buat elan besar, rumah banglo apa semua, dia kena habak berapa bilik ayak dalam rumah tu. Dia nak buat, tidak tak pandai laku. Bilik ayak bilik 4, bilik ayak 3. Oi, bilik ayak banyak dia kata. Okey orang nak beli pun kena tengok bilik ayak berapa tu. Orang dulu bilik ayak di luar. Walaupun dulu ni tuan-tuan, fikir dengan hutan banyak, binatang buah apa semua, menyeramkan lah kalau nak keluar pergi bilik ayak malam-malam tu. Lah ni bilik ayak tuan-tuan, tepi tidur, bilik tidur kita, bahkan sebelah dapur tempat kita makan, jamban rumah kita tu dekat, macam hak tu Kenali sebut betul sungguh. Jadi makan benda hak menjijikkan ni, binatang macam ayam lah. Ayam zaman dulu ni dia antara makan ni duk makan najis orang. Kalau orang ambil berak jenis tak pakai jamban ni. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan binatang macam ayam ke itik ataupun binatang-binatang hak makan najis tuan-tuan, benda yang menjijikkan dia makan. Jadi hukum macam mana? Macam orang duk cerita tu, bela ikan keli, jamu apa babi tu, betul ke tak tahulah, wallahu alam. Tu cerita macam mana, hukum macam mana tu tuan-tuan. Ada pendapat ulama kata haram kita makan makanan ataupun binatang yang memang makan makanan yang menjijikkan. Ada yang menyebut dengan makruh, dan pandangan yang menyatakan makruh tu menyebut tuan-tuan ataupun membenarkan kita makan binatang yang makan makanan yang menjijikkan, kita kena taruh paling kurang 3 hari, kena kuarantin dia 3 hari tuan-tuan. Ni pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kena kuarantin 3 hari binatang tu sebelum kita sembelih dan makan dia tuan-tuan. Sayyidina Abdullah bin Amru pula kata binatang, contoh ayam yang makan najis orang contoh, ataupun satu binatang yang kita memang duk makan dia tapi dia juga makan makanan yang menjijikkan, maka kalau kita nak makan dia, kita kena kuarantin dia 40 hari dulu baru boleh makan. Tuan-tuan, boleh sembelih dan makan dia lepas itu. Jadi orang dalam hadis ni cerita, bila dia duduk dalam majlis dengan Sayyidina Abu Musa Asy'ari ni tuan-tuan, sahabat yang ada suara sedap asal orang Yaman ni tuan-tuan. Dan Nabi sebut cerita tentang orang Yaman ni, Nabi puji Sayyidina Abu Musa Asy'ari, puji orang-orang yang asal tempat dia di mana di Yaman, orang tempat iman dia ada tetap tuan-tuan, tempat antara tempat yang akan selamat tuan-tuan di akhir zaman ni, selain daripada Mekah, selain tuan-tuan daripada Madinah, selain tuan-tuan daripada Syam, walaupun Syam hancur, tapi Nabi sebut Syam dengan Yaman tuan-tuan, tempat di mana bila berlaku fitnah besar, tapi dua tempat tu tuan-tuan akan menjadi tempat selamat bagi orang beriman. Jadi Sayyidina Abu Musa Asy'ari tanya, awak pasal apa hang? Pasal apa tak mau duduk ni? Dia kata, saya tak makan ayam, pasal saya duduk tengok dia makan pelik-pelik, jadi saya janjilah saya tak mau makan ayam tu. Dia kata, mai
mai makan. Aku tengok Nabi sebelum ni makan daging ayam tak apa pun. Maksudnya tu tuan-tuan, ni kaitan makanan ataupun lauk yang pernah Nabi makan, antaranya daging ayam. Muslimin muslimat. Jadi kita carilah, kita biar susah tak apa tuan-tuan. Orang kata cerewet dia ni, haji ni cerewet lah, nak makan pun susah, tanya habis ayam ni siapa belah, siapa sembelih, apa semua. Awak cerewet sangat. Cerewet lah pasal benda ni tuan-tuan akan jadi darah daging kita, keluarga kita. Makan minum kita ni ada pengaruh besar dalam kehidupan kita kan. Antara faktor utama kesan makanan yang tak elok masuk tubuh kita, ibadat kita akan terjejah dah tuan-tuan. Dia malas, kalau boleh buat pun dalam keadaan malas, berat. Kalau boleh buat pun khusyuk tu dah pun hilang lah, banyak dah lari dah. Anak isteri tuan-tuan makan tak elok ni, kalau kita jamu kat keluarga kita, anak isteri tu akan berubah daripada dengar cakap tak dengar cakap dah. Tak mau dengar cakap, lawan. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi Nabi makan ayam. Jadi saya ingat ayah saya ada bela ayam dulu ni, tapi saya tak mengaji masa tu, tapi ingat tu pasal ulang sawah besar betih kot, pernah mai reban suruh lah lau tu, pasal ulang sawah besar mai makan ayam. Ayah bela ayah lu bela ayam untuk telur kadang ayam untuk telur, kau kata tak silap saya lah tuan-tuan. Ayam lagi di Kedah kita ni antara besar-besar ke orang Islam kita ni bismillah tuan-tuan. Kalau tak silap dia ayam dia ni mana dia sentiasa ada dalam 2 juta ekor tiap hari. Dia sembelih ni bukan satu jumlah kecil, kira jumlah besar, dan dia pembekal tuan-tuan untuk ayam KFC. Tapi dia bekal tu bukan ayam yang disembelih, ayam hidup dia bekal kat KFC. Besar. Jadi dia jaga di sudut ternakan dia, cara sembelihan dan juga cara beku dia. Jadi banyak orang puji lah berkaitan dengan ayam bismi ni. Khususnya hadis 149. An Ibrahim ibn Amr, an Ibrahim ibn Umar ibn Safinah, an Abi an Jaddi qal akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah, daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata, aku telah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging burung hubara, iaitu burung yang berbadan besar, kaki dan leher panjang. Lebih jelas lagi tuan-tuan, burung hubara ni leher dia panjang, paruh dia panjang, kuat terbang, daging dia sederhana antara ayam dengan itik. Dan ciri-ciri burung hubara ni disebutkan dalam kitab Mawahidul Ladunia. Nabi pernah makan mana jenis burung. Ayam pun masuk ketik burung juga kan. Burung kita makan burung apa, burung puyuh, ayam rok apa semua tu, jenis-jenis tu dibolehkan. Nabi pernah makan ni daging daripada jenis burung nama burung hubara. Susah hadis 150. An Zahdam Al-Jarmi qal kunna inda Abi Musa Al-Ash'ari qal faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajaj wa fil qaum rajulun min bani Taimil Ahmar Taimillahi Ahmar ka'annahu maula qal falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqal inni ra'aitu ya'kulu syai'a faqazirtuhu fahalaftu an la at'amahu abada. Daripada Zahdam Al-Jarmi, dia berkata, ketika kami berada bersama Sayyidina Abu Musa Ash'ari, maka dia menghidangkan makanannya, dan dalam hidangan itu ada daging ayam. Dalam kumpulan yang hadir itu ada seorang lelaki daripada Bani Taimillah, kulitnya kemerahan seolah-olah cahaya. Kata Zahdam lagi, maka lelaki itu tidak mendekati. Maka Sayyidina Abu Musa Ash'ari berkata kepadanya, dekatilah
sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dagingnya. Maka kata lelaki itu, sesungguhnya aku telah melihatnya memakan sesuatu, maka aku benci ia, lalu aku bersumpah bahawa aku tidak akan memakannya selama-lamanya. Macam hadis tadi, cerita lelaki itu dia tak memakan daging ayam. Saya tengok ayam makan benda-benda yang pelik-pelik, yang menjijikkan. Khususnya an Abi Asid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zait wadahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Maksudnya daripada Abu Asid, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan minyakkanlah dengannya, sesungguhnya ia daripada pokok yang diberkati. Ini cerita tentang minyak zaitun. Jadi pasal apa duduk dalam lauk ni? Pasal orang Arab, tuan-tuan, antara benda yang diperbuat lauk ataupun bahan cicah roti ni minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ni ada kelebihan yang cukup banyak. Mengikut riwayat, tuan-tuan, pokok zaitun ni didoakan oleh 70 orang Nabi, keberkatannya pokok zaitun. Dan pokok zaitun ni antara nikmat Allah bagi, tuan-tuan, pokok zaitun ni dia boleh hidup, tuan-tuan, sampai umur 5,000 tahun. Panjang umur dia. Dan dia boleh berbuah sampai umur 2,000 tahun. Daripada pucuk sampai ke akar, semua ada fungsi dia. Dan dia, kalau kita tengok, ada agensi bawah PBB, Pertuan Bangsa Bersatu, yang gambar logo burung merpati yang di paruh dia tu ada ranting pokok zaitun. Dia lambang kedamaian, tuan-tuan. Dia ambil lambang kedamaian. Pokok zaitun ni biasanya dia tumbuh subur banyak, tuan-tuan, di kawasan Mediterranean. Syria, Turki, Greek, Palestin, Spanyol, Portugis, Morocco, Jordan. Tapi negeri yang paling banyak sekali, tuan-tuan, pengeluaran minyak zaitun ni Itali. Kan Itali ni antara negeri yang makmur lah bab makan ni. Dan makanan dia pun selalu dengan minyak zaitun. Tuan-tuan, minyak zaitun, kalau orang berduit ni dan jaga kesihatan, dia akan guna minyak zaitun untuk buat minyak goreng. Pasal minyak lain daripada minyak zaitun, kalau goreng, tuan-tuan, dia takat sekali je. Kali kedua tu tak elok dah. Tambah beli ayam goreng kat tepi jalan, cucuk pisang goreng tepi jalan, berapa puluh kali dia goreng. Tuan-tuan, minyak zaitun, takat yang saya pernah baca, tuan-tuan, dia boleh mampu bertahan. Minyak jadi minyak goreng elok untuk kesihatan kita, lagi tak terganggu, tuan-tuan. Walaupun kita buat minyak tu berkali-kali sebagai goreng, 9 ke 11 kali tak ada masalah lagi. Kalau minyak lain daripada minyak zaitun, takat sekali je. Kali kedua tu tak elok dah, tuan-tuan. Tak elok dah. Tapi nak buat macam takkan dah tiap kali goreng nak tukar. Jenuh orang berniaga kata, pakai tak untung apalah kami. Kan? Dia goreng tu dia sampai hitam minyak tu. Ni minyak zaitun, tuan-tuan. Syajaratin takhruju min turi Saina. Ayat Allah Ta'ala sebut, ayat lain watini wazaitun. Ni kira ada kelebihan. Setiap sesuatu, contoh pokok zaitun, tuan-tuan, buah zaitun Allah sebut dalam Quran, tentulah benda tu ada kelebihan. Lebih-lebih lagi pokok zaitun, kan Allah sebut sebagai syajaratin mubarakah, pokok yang diberkati. Tuan-tuan, sehari, tuan-tuan, kita ni kajian, tuan-tuan, pakar perubatan menyebut kita manusia ni sehari kita kena makan minyak zaitun sehari 28 gram. Satu sudu besar minyak zaitun baru beli. Dan minyak zaitun ni dia kena nak ambil tu, nak kena cari juga. Ada minyak zaitun banyak di pasaran, tuan-tuan, macam-macam jenis minyak zaitun. Nak cari 28 gram. Lepas tu nak minum, ada minum tak sedap tinggal terus tu Nak cari hak sedap, tuan-tuan kena lihat mai kan. Tapi ni keperluan badan kita, tuan-tuan, untuk minyak zaitun. Dia minyak yang dia akui untuk kesihatan 28 gram, satu sudu besar. Saya dulu duk rajin ramai lah ni kalut, tuan-tuan. Tapi kalau saya lah minyak zaitun sedap ni, pengalaman saya duk guna minyak zaitun makan, minyak zaitun yang sahabat saya duk edang, Olive House. Dia lah ni pun macam-macam produk mereka
baru ni keluar granola apa semua. Dan tuan-tuan, depa ni sahabat saya ni dia bawa balik tuan-tuan daripada Morocco satu jenis minyak zaitun yang minyak pokok zaitun tu dia dipaksa tuan-tuan, hanya sengaja ditanam di gurun kawasan padang pasir yang tak turun hujan. Lepas tu depa tanam, depa biar hang cari hidup sendiri lah, cari air sendiri macam tu lah, tak disiram. Pokok zaitun tu tuan-tuan dia berdikari, hak mati-mati je. Hak yang boleh hidup dia mengeluarkan buah zaitun yang terbaik tuan-tuan. Jadi dia bawa balik tuan-tuan. Buat saya suka sangat. Oleh ni ada satu jenis tuan-tuan, botol kecil tu pun RM80 lebih. Dia ada biji-biji kecil tu. Tapi makan sekala apa saya mahal. Tapi dia akui tuan-tuan, kan macam depa pun ada rancangan dalam TV berapa betul. Saya pun TV tak ada orang lama betul. Apa Afiat, rancangan Afiat dalam TV Hijrah ke TV berapa betul. Tu depa sponsor sendiri. Jadi tuan-tuan, produk-produk macam ni, macam minyak zaitun ni banyak di pasar, tapi nak cari yang tuan-tuan betul-betul terbaik tu, nak cari betul-betul terbaik. Jadi minyak ni biar kita ada, biar ada di rumah, kerana manfaat dia cukup besar. Hadis 152 sama tuan-tuan, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul zait wadahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi hadis ni daripada Sayyidina Umar pula punya riwayat menyebut Nabi suruh makan juga minyak zaitun, wadahinu bih, dan berminyak. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada, ni pengalaman saya tuan-tuan, siapa kalau ada anak ada cucu pergi duduk di asrama, daripada tak ada kutu balik berkutu. Sekarang perempuan ni semua pergi duduk mengaji, kalau contohlah tahfiz, perempuan bukan jadi penternak kutu pun, balik-balik kutu bersarang penuh, nak jadi penternak pula di rumah. Nak buat macam mana? Jenuh spray baygon kan? Ubat dia tuan-tuan mudahnya minyak zaitun. Dan saya buat sendiri kat anak kan, bila anak pergi mengaji tuan-tuan, balik situ dia bersarang, mereka duduk di sekolah nak kena pakai tudung. Lepas tu kawan-kawan hak ada kutu, tak ada kutu jadi ada kutu. Jadi rupanya tuan-tuan, untuk menyelesaikan masalah kutu ni, kutu tak suka, dan kalau kita buh di minyak di kepala, rambut jadi elok, jadi kuat, kulit kepala pun jadi subur elok, minyak zaitun. Minyak zaitun tu penawar masalah kutu tuan-tuan. Pakai minyak zaitun. Minyak zaitun betul, bukan minyak zaitun yang sofi apa, minyak zaitun dia minyak rambut campur zaitun tak tu. Ni minyak zaitun betul tuan-tuan, lumuk, insya-Allah selesai masalah kutu tu tuan-tuan, dia elok. Jadi makan minyak zaitun ataupun minum minyak zaitun, dan minyak zaitun ni tuan-tuan, bila minum mereka suruh petuanya pastikan dia kena berapa bahagian. Jadi orang tanya tuan-tuan, mana lebih elok makan minyak zaitun dalam kapsul? Kan ada orang buat kapsul minyak zaitun, bahkan ada yang buat 5 dalam 1 kot kalau tak silap. Saya pun ada di rumah duk beli di Matin kan, dia payah-payah langgah tu 3 biji 5 biji sepagi. Dalam tu ada minyak zaitun, ada habatus sauda, dalam tu ada apa lagi macam-macam dalam tu, 5 dalam 1, macam kopi 5 dalam 1 lebih ramai kan. Tapi mana lebih baik tuan-tuan, kapsul guna minyak zaitun yang guna kapsul ataupun minyak zaitun yang kita minum, sama ada kita langgah ataupun kita guna camca? Tuan-tuan, duk pakar-pakar sebut bila kita minum minyak zaitun ni, kita kena pastikan minyak tu kena bibir, kena lidah, kena rengkung kita. Kalau kita guna kapsul, kita telan kan, kita minum air telan masuk tu, dia akan terbuka atau hancur dia punya kapsul dalam perut kita. Keberkesanan dia kurang berbanding tuan-tuan minyak zaitun kena bibir, kena lidah, kena rengkung kita. Dia pun orang buat kajian betera tu kesan dia tuan-tuan. Jadi kalau untuk pakai tu telah kapsul tu lah, tapi terbaiknya ialah kita minum, sama ada kita langgah ataupun guna camca, bagi kena lidah, bibir kita dan juga rengkung kita, biar dia turun. Walaupun mungkin kita rasa melekat, tak apa nak sedap kan. Tapi tu cara untuk kita dapat khasiat yang sepenuhnya daripada minyak zaitun. Khasiat zaitun tuan-tuan, macam umum tuan-tuan, minyak zaitun ni membantu untuk kulit jadi lembap. Minyak lembap kan, orang masalah
kulit kering bila mai kemarau. Anak saya istimewa tu lah, ni okey sikit walaupun nampak merah, dia punya rupi-rupi tu taklah banyak, tapi kalau nak kereta ni tak dia belakang penuh agak lah macam saji lah. Tapi kalau musim kemarau, tuan-tuan, rumah di halaman, di ruang tamu rumah tu ada kapet tu kira macam saji. Kalau tidak nak kereta, kereta kekosian warna hitam. Ni kapet di ruang tamu tu, kalau dia duduk, dia pakai pamper, umur 12 tahun dia pakai pamper, buka baju, buka seluar, dia tak mau pakai. Kalau musim kemarau panas, keping ni tuan-tuan, kering. Kalau kering biar megah lagi kulit dia. Tambah dia kalau dia garu lah ni pun, kalau dia garu kulit dia nipis tuan-tuan. Minyak zaitun membantu untuk lembab, untuk lembab. Yang kedua, khasiat minyak zaitun ni tuan-tuan, untuk awet muda. Awet muda. Saya bila kita baca kitab, saya pernah baca kitab ni di masjid Kota Damansara. Ada seorang, dia ni asal orang Indon kan, umur 60 lebih, 50 lebih. Tapi kita umur masa tu awal 40-an. Kata abang muda lagi, kulit cekai lah, uban sekok apa surat tak ada. Dia kata, hak ustaz baca tadi ya. Apa dia? Tu minyak zaitun. Saya minum dan saya buat sebagai minyak rambut saya. Kan, dia minyak, dia sapu dia kepala, dia rambut, dia sapu di janggut. Tak ada ubat. Tuan-tuan. Tapi kalau yang ada dah tak peraya lah nak bagi. Kan ustaz ni mohon tak hilang uban. Uban yang Allah bagi tu nikmat tuan-tuan, cahaya. Siapa yang ada uban tu jangan cabut, jangan hilang. Ni iklan dalam Facebook banyak tuan-tuan, produk-produk bagi menghilangkan uban. Jangan rugi tu. Kan uban ni cahaya sebenarnya. Tapi kalau yang tak ada uban lagi, dia nak bagi hitam, dia pakailah minyak zaitun ni. Yang ketiganya tuan-tuan, orang yang menggunakan minyak zaitun ni, dia tak ada naik jerawat. Jerawat kulit jadi elok. Yang keempat tuan-tuan, fungsi otak akan meningkat, khasiat. Yang kelimanya akan menambah kolesterol baik. Kita pun maklum dalam tubuh kita ada kolesterol tak baik, ada kolesterol baik. Ni kolesterol baik punya, dia akan tambah. Yang keenam, membantu untuk pencegahan kanser. Yang ketujuh, membantu pencegahan stroke. Yang ke-8, membantu tuan-tuan masalah kencing manis, agak kadar gula tu turun. Yang ke-9, dia jadi lotion rambut yang kita sebut tadi, kutu rambut jadi kuat, kulit jadi elok. Yang ke-10, membantu tuan-tuan untuk pembuluh darah, bagi elok pembuluh darah. Yang ke-11, membantu tuan-tuan untuk perelok balik sistem peredaran darah. Yang ke-12, dia membantu untuk perelok sistem penghadaman. Yang ke-13, membantu perelok balik sistem pernafasan. Dan dia juga membantu tuan-tuan untuk perelok balik mata kita. Dan antara yang penting juga ialah dia meningkatkan imun kita tuan-tuan, ketahanan tubuh kita. Jadi dia bagi tubuh kita jadi ada kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah kuman dan sebagainya. Di muslimin muslimat, jadi benda ni, pokok buah zaitun ni Allah sebut dalam Quran, Nabi pun sebut, didoakan pula oleh 70 para Nabi, doa kebaikan, keberkatan. Masya Allah, tentulah ada kebaikan-kebaikan di sebaliknya yang patut tuan-tuan untuk kita beramai, insya-Allah. Jadi ada dua hadis berkaitan dengan minyak zaitun ini. Jadi khasiat dia cukup banyak. Cuma kita nak tengoklah keluaran daripada negara mana, apa itu dia punya, apa dia panggil, dia punya cara keluarkan minyak tu dengan cara tapisan sejuk apa semua. Tu cara-cara dia duk kempen lah nak bagi laku minyak zaitun tu tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi hadis 154 berkaitan dengan lauk yang baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Banyak hadis berkaitan dalam tajuk ni. Masuk Isya masuk. InsyaAllah kita akan sambung hadis 153. Tuan-tuan, hadis berkaitan buah labu. Makan labu ayak ni.
apa khasiat dia. Jadi kita taruh bulan depan. Kalau cerita malam ni buah zaitun pun nak beli, labu pun nak pergi beli juga. Banyak macam-macam nak kena beli. Cerita labu ni saya pernah, tuan-tuan, cerita di surau Jumaat di Allah Muhammad Banak Turazak. Surau tu surau hebat lah. Jadi bila habis kuliah tu, ada dia seorang tu, dia tanya, dia kata, lah ni ustaz, ada orang duk jual buah pun guna hadis Nabi. Macam guna hadis Nabi macam mana? Dia kata orang tu jual labu, dia nak bagi lari labu, dia kata Nabi suka makan labu. Pandai dia buat cerita, kata Nabi suka labu, nak bagi lari. Saya kata memang Nabi suka labu. Oh itu kah? Memang Nabi suka labu. Jadi ada khasiat dia. Saya ceritalah khasiat dia dekat settle macam tu. Oh, kalau tahu macam tu kena beli, you know. Kan khasiat labu tu. Jadi kita taruh bulan depan lah. Kalau beli cerita malam ni, kira esok ni habis kot market. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan baca surah Mulk, insyaAllah. Wallahu a'lam.